Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi Komoditi minggu ini bersama saya Hilmi Haji Ali. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK Dato' Dr. Mohammad Khairuddin Aman Razali berkata Iran bersetuju untuk meningkatkan import minyak sawit dari Malaysia sehingga 1 juta tan setiap tahun. Hasrat tersebut disuarakan Iran pada pertemuan beliau dengan delegasi Iran diketuai Pengerusi dan Pengarah Urusan Perbadanan Perdagangan Kerajaan Iran GTC Yazdan Saif di Istanbul, Turki pada 10 Julai lalu. Pada pertemuan itu, Yazdan serta Timbalan Menteri Perindustrian, Pelombongan dan Perdagangan Iran menyatakan kepentingan minyak sawit dalam memenuhi penggunaan minyak dan lemak negara berkenaan yang kini mencapai sejumlah 2.2 juta tan setiap tahun. Khairuddin dalam satu kenyataan memberitahu Iran mengimport minyak sawit Malaysia sebanyak 315,699 tan bernilai 895 juta ringgit pada tahun lalu. Bagaimanapun, jumlah ekspor meningkat lebih 400% bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Ia direkodkan sebanyak 238,683 tan bernilai 970 juta ringgit berbanding 50,889 tan bernilai 131.5 juta ringgit dalam tempoh sama pada tahun 2020. KPPK berharap MOU berkenaan dapat dimeterai antara kedua-dua negara melalui agensi yang berkaitan dalam usaha meningkatkan jumlah ekspor minyak sawit Malaysia. Sementara itu, hubungan bilateral Malaysia-Mesir ketika ini berada pada tahap tertinggi kerana ia peluang kedua negara merangsang sektor utama masing-masing. Menurut pensyarah kanan Fakulti Pengajian Maritim Universiti Malaysia Terengganu, Mesir mempunyai harapan tinggi untuk memperkasakan hubungan bilateral dengan Malaysia menerusi penyusunan semula Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif ditandatangani 6 tahun lalu. Laporan berita harian menyebut Mesir melihat Malaysia berupaya meluaskan kerjasama dalam sektoral terutama pembangunan Mesir bagi perkhidmatan pembangunan terusan Suez. Sebelum ini, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dato' Dr. Mohammad Khairuddin Aman Razali dalam rawatannya ke Mesir berkata Malaysia mengekspor sebanyak 155,747 tan minyak sawit ke Mesir tahun lalu. Ia merupakan peningkatan kira-kira 83% berbanding 2019. Lawatan Khairuddin itu merupakan susulan perbincangan antara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada 17 Jun lalu. Malaysia melihat Mesir sebagai pasaran minyak sawit yang kukuh dan terbesar di benua Afrika. Ekspor produk getah Malaysia dianggar meningkat sebanyak 80% mencecah 74 bilion ringgit tahun ini berbanding 41 bilion ringgit tahun lalu dirangsang lonjakan permintaan sarung tangan getah. Menurut Lembaga Getah Malaysia LGM, sarung tangan getah dijangka menguasai lebih 90% daripada jumlah ekspor negara untuk produk getah keseluruhannya. Kegiatan ekonomi global yang semakin baik mencerahkan prospek permintaan terhadap getah asli yang diunjur berkembang 6.7% kepada 13.7 juta tan pada 2021 selepas menyusut 7.8% pada tahun 2020. LGM memberitahu penggunaan di pasaran utama seperti China dan Amerika Syarikat turut menunjukkan peningkatan positif. Ia didorong pembukaan semula operasi perniagaan susulan program pemberian vaksin memerangi COVID-19. Bagaimanapun, LGM menambah dengan kemunculan semula kes COVID-19 di Malaysia yang menjurus kepada pelaksanaan kawalan pergerakan, pengurangan tenaga kerja dan pelbagai langkah kawalan lain yang dikenakan kerajaan menyebabkan gangguan kepada rantaian bekalan getah asli. Dari segi trend pengeluaran getah tahun ini, ia diunjurkan mengukuh kepada 530,000 tan daripada 514,700 tan pada tahun 2020 yang merupakan paras terendah dalam tempoh satu dekad. Baiklah, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah melancarkan kempen cegah COVID-19. Amalkan norma baharu untuk yang bekerja di ladang. Pertama, imbas aplikasi MySejahtera di pintu utama. Kedua, menjalani saringan suhu badan. Ketiga, sentiasa memakai pelitup muka ketika di kawasan sesak. Keempat, menjaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang kelima, kerap mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer.
Bersatu, kita dapat memutuskan rantaian wabak COVID-19. Bertemu kembali. Kerajaan disyorkan segera mewujudkan insentif khas untuk belia tempatan bagi menggalakkan mereka menceburi bidang perladangan. Pengerusi Eksekutif Institut Agro Usahawan (AIGRO), Nordin Abdul Malik berkata, ini kerana sektor perladangan yang berada di bawah faktor 3D iaitu dirty, dangerous dan difficult merupakan sektor kurang diminati rakyat tempatan. Beliau dalam satu kenyataan memberitahu insentif khas tersebut juga boleh diwujudkan menyamai allowance sara hidup nelayan yang diberikan secara bulanan oleh kerajaan. Allowance sara diri itu dicadangkan untuk diberikan dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun untuk pekerja ladang tempatan. Jelas Nordin, selain itu, kerajaan perlu memperbaiki segera sistem latihan kemahiran berasaskan peladangan sebelum pelatih ditempatkan di industri. Masalah kekurangan tenaga kerja sektor peladangan khususnya kelapa sawit di negara ini mengakibatkan kerugian sehingga mencecah 10 bilion ringgit. Ia amat membimbangkan kerana sektor peladangan merupakan salah satu industri berteraskan produktiviti dan sangat memerlukan tenaga kerja mencukupi bagi memastikan pengeluaran hasil memuaskan. Saibdabi Plantation Berhad SDB dengan kerjasama Yayasan Saibdabi melancarkan kempen Kami Prihatin bagi menyalurkan bantuan makanan dan barangan keperluan kepada masyarakat serta orang awam yang memerlukan. Kempen berlangsung selama 6 bulan di seluruh negara itu menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam operasi peladangan huluan kepada warga tempatan yang terkesan serta hilang punca pendapatan. Pengarah urusan kumpulan SDP Muhammad Helmi Osman Bashar berkata kemerosotan ekonomi global serta kadar pengangguran akibat pandemik COVID-19 adalah di luar jangkaan. Justru beberapa pusat edaran bantuan di seluruh negara kini dibuka untuk menyalurkan bantuan dan menerima permohonan pekerjaan. SDP mempelawa warga tempatan untuk memenuhi pelbagai kekosongan pekerjaan dan memberi peluang yang lebih bernilai bagi jangka masa panjang. Jawatan kosong yang ditawarkan termasuk pakar penuai, pengumpul buah sawit lerai, pemandu, pekerja kilang kelapa sawit, mekanik, pengendali jentera, pembantu klinik dan pekerja am. Bagi setiap jenis pekerjaan, SDP memberikan latihan serta peralatan keselamatan peribadi bagi memastikan keselamatan mereka di tempat kerja. Baiklah, sekian saja edisi Komuniti minggu ini. Untuk itu, saya Hilmi Haji Ali. Assalamualaikum dan salam hormat.